Kewangan dalam kurungan nombor 2, 2013, bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Tuan Sri Yang Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Stem 1949, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 dan Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Sri Yang Pertua, saya mohon mencadangkan satu akta yang bernama Rang Undang-Undang Kewangan Nombor 2 2013 bagi membolehkan pelaksanaan langkah percukaian yang diumumkan dalam bajet 2014 di samping melaksanakan keputusan kerajaan berkenaan penambahbaikan pentadbiran cukai yang memerlukan pindaan kepada akta-akta tersebut. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon untuk menghuraikan setiap pasal di dalam rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini mempunyai 52 pasal yang dibahagikan pada 6 bab seperti berikut. Bab pertama, permulaan. Dalam bab permulaan terdapat 2 pasal seperti berikut. Pasal 1 menyatakan tajuk ringkas akta ini iaitu dikenali sebagai Akta Keuangan Nombor 2 2013 dan pasal 2 menerangkan tujuan rang undang-undang ini iaitu untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Stem 1949, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 dan Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990. Pindaan kepada Akta Cukai Pendapatan 1967. Bab kedua bahagian pertama yang terdiri dari 30 pasal iaitu pasal 3 hingga 32 bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 seperti berikut. Pasal 3 bertujuan menyatakan tarikh kuat kuasa bagi pindaan yang dibuat ke atas akta tersebut. Kesemua pindaan kepada akta mempunyai tarikh kuat kuasa mulai tahun taksiran 2014 dan tahun-tahun taksiran berikutnya kecuali pasal 6, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31 dan 32 mula berkuat kuasa apabila akta ini dikuatkuasakan. Pasal 4 bertujuan meminda subsection 2 dalam kurungan 1 bagi memberi definisi kepada dengan izin deferred annuity atau annuity tertangguh, dengan izin permanent total disablement, hilang upaya kekal dan serious diseases iaitu penyakit serius. Pasal 5 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 4C bagi menjelaskan bahawa apa-apa laba atau keuntungan yang diterima daripada pelupusan stok perdagangan secara pengambilan wajib adalah dianggap sebagai laba atau keuntungan dari suatu perniagaan. Pasal 6 bertujuan meminda subsection 6 dalam kurungan 1 bagi memperuntukkan bahawa cukai pegangan dikenakan jika seseorang individu mengeluarkan sumbangan yang dibuat olehnya ke dalam annuity tertangguh sebelum mencapai umur 55 tahun. Peruntukan ini tidak terpakai jika pengeluaran adalah disebabkan hilang upaya kekal, hilang upaya mental, penyakit serius, kematian atau meninggalkan Malaysia secara kekal. Pasal 7 bertujuan meminda Seksyen 18 bagi memperluaskan takrif keraian supaya termasuk perbelanjaan yang dilakukan dengan atau tanpa balasan bagi maksud mempromosi perniagaannya kepada pelanggan. Pasal 8 bertujuan meminda subsection 21A bagi memudahkan pembayar cukai mengemukakan borang cukai dengan menerima tempoh perakaunan sebagai tempoh asas bagi tahun taksiran. Peruntukan ini terpakai ke atas syarikat, perkongsian liability terhad, badan amanah dan koperasi. Pasal 9 bertujuan meminda subsection 24 dalam kurungan 1 berbangkit daripada kemasukan seksyen baru 4C. Pasal 10 bertujuan memasukkan subsection baru 29 dalam kurungan 3 untuk memperkemaskan peruntukan berhubung pendapatan faedah daripada transaksi pinjaman antara pihak berkaitan dengan izin related party yang berupaya untuk dituntut dengan izin obtainable on demand. Dengan pindaan ini, faedah transaksi tersebut dianggap sebagai pendapatan pemberi pinjaman apabila faedah itu perlu dibayar oleh peminjam. Pasal 11
bertujuan memasukkan subsection baru 33 dalam kurungan 4 bagi menjelaskan bahawa pembayar cukai hanya layak untuk menuntut potongan faedah daripada wang yang dipinjam apabila faedah itu sepatutnya dibayar. Pelarasan taksiran cukai hendaklah dibuat bagi tahun-tahun faedah itu kena dibayar. Pasal 12 bertujuan memasukkan subsection baru 39 dalam kurungan 1A bagi memperuntukkan bahawa potongan yang dituntut oleh pembayar cukai tidak akan dibenarkan jika ia gagal mengemukakan maklumat yang diminta bagi menyokong tuntutan itu dalam tempoh yang ditetapkan atau tempoh yang dibenarkan. Pasal 13 bertujuan meminda subsection 44 dalam kurungan 7 bagi meluaskan potongan yang diberi di bawah subsection 44 dalam kurungan 6 ke atas sumbangan wang tunai yang dibuat kepada organisasi yang membeli bangunan bagi kegunaan keagamaan. Pasal 14 bertujuan untuk memotong takrif serious disease dan izin di bawah subsection 46 dalam kurungan 2 dan dimasukkan di bawah subsection 2 dalam kurungan 1. Pasal 15 bertujuan meminda section 49 bagi menjelaskan bahawa perbelanjaan yang dibenarkan pelepasan adalah merujuk kepada bayaran premium annuity tertangguh. Pasal 15 seterusnya menjelaskan bahawa pelepasan annuity tertangguh juga terpakai bagi premium yang dibayar oleh pembayar cukai untuk dirinya atau pasangannya. Pasal 16 bertujuan meminda subperenggan 5 dalam kurungan B dan 7 dalam kurungan B, Section 60A untuk memasukkan peruntukan yang membenarkan perbelanjaan fee pengurusan dana am takaful diberi potongan sama seperti layanan ke atas dana am insurans konvensional. Pasal 16 seterusnya meminda subperenggan 9 dalam kurungan B dan 10 dalam kurungan B bagi memasukkan peruntukan bahawa perbelanjaan komisen dan diskaun berkaitan dengan perniagaan am dibenarkan sebagai potongan dalam mengira cukai pendapatan bagi dana pemegang saham. Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 bertujuan meminda Section 60F, 60H dan 63B masing-masing untuk menyeragamkan formula yang digunakan bagi menentukan amount perbelanjaan yang boleh dibenarkan atau dituntut oleh syarikat pelaburan induk, syarikat dana tertutup dan amanah unit. Pasal 20 bertujuan meminda Section 75A bagi memastikan mana-mana pengarah syarikat yang mempunyai pegangan saham ataupun kawalan syarikat tidak kurang daripada 20% modal saham biasa adalah bertanggungan untuk membayar hutang cukai yang dikenakan. Pasal 21 bertujuan memasukkan subsection 77A dalam kurungan 1A untuk mewajibkan syarikat mengemukakan borang cukai pendapatan melalui e-filing dan menetapkan syarikat untuk mengemukakan borang tersebut berdasarkan kepada akaun beraudit. Pasal 22 bertujuan memasukkan seksyen baru 77C bagi memperuntukkan bahawa potongan cukai bulanan PCB yang dibuat oleh majikan dianggap sebagai cukai muktamad ataupun dengan izin final tax. Langkah ini akan memudahkan pembayar cukai individu yang layak supaya tidak perlu mengemukakan borang cukai pendapatan. Pasal 23 bertujuan memasukkan subsection baru 99 dalam kurungan 4 bagi menjelaskan bahawa rayuan di bawah seksyen ini tidak terpakai bagi rayuan ke atas taksiran cukai yang dibuat di bawah subsection 90 dalam kurungan 1 dan seksyen 91A selaras dengan sistem taksiran sendiri. Walau bagaimanapun rayuan boleh dibuat sekiranya pembayar cukai tidak berpuas hati dengan taksiran cukai yang dibuat berdasarkan ketetapan umum di bawah seksyen 138A. Pasal 24 bertujuan meminda seksyen 102 untuk memasukkan peruntukan penangguhan bagi kes-kes rayuan oleh pembayar cukai melalui borang Q sekiranya pada masa yang sama rayuan melalui dengan izin Mutual Agreement Procedure MAP dibuat bagi isu yang sama. Rayuan ini hanya boleh dikemukakan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan apabila prosedur perjanjian bersama dimuktamadkan
dan atas permohonan yang dibuat oleh pembayar cukai berkenaan. Pasal 25 bertujuan meminda Seksyen 107C susulan daripada pindaan kepada Seksyen 21A bagi memperluaskan kelonggaran pengemukaan anggaran cukai ke atas syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi daripada RM2,500,000. Dengan pindaan ini, syarikat sedemikian tidak perlu mengemukakan anggaran cukai dalam tahun taksiran syarikat itu memulakan operasinya dan 2 tahun berikutnya jika modal berbayar tidak melebihi daripada RM2,500,000 bagi setiap tahun taksiran. Pasal 26 bertujuan meminda Seksyen 109E bagi memberi pilihan kepada pengendali takaful untuk tidak mengutip dan meremit cukai pegangan jika pengendali takaful itu tidak menuntut potongan daripada pendapatan di bawah Seksyen 60AA berikutan pengagihan keuntungan kepada peserta takaful. Pasal 27 bertujuan meminda Seksyen 109G susulan pengenaan cukai pegangan sekiranya caruman annuiti tertangguh dikeluarkan sebelum mencapai umur 55 tahun. Pasal 28 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 132B bagi memperluaskan peruntukan sedia ada yang membenarkan perkiraan pertukaran maklumat percukaian antara dua pihak di bawah Seksyen 132 dan 132A kepada perkiraan dengan kerajaan negara luar sama ada secara bilateral maupun perjanjian berbilang pihak multilateral dengan tujuan untuk bantuan pentadbiran bersama yang antara lain termasuk pertukaran maklumat secara automatik. Pasal 29 memasukkan subsection baru 140 dalam kurungan 2A untuk menjelaskan bahawa notis boleh dikeluarkan untuk mengarahkan mana-mana orang untuk membayar cukai dalam masa ditetapkan yang sepatutnya dipotong oleh pembayar cukai tersebut disebabkan penguatkuasaan Seksyen 140. Pasal 30 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 140B bagi mengenakan faedah ke atas pinjaman atau pendahuluan daripada dana dalaman syarikat kepada pengarah syarikat di bawah Seksyen 75A yang diberikan tanpa faedah atau di bawah kadar pasaran. Kadar faedah yang dikenakan adalah berdasarkan kadar asas pinjaman purata bank komersial yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Pasal 31 bertujuan meminda bahagian jadual 1 susulan pengenaan cukai pegangan sekiranya caruman annuiti tertangguh dikeluarkan sebelum mencapai umur 55 tahun. Kadar cukai pegangan yang dikenakan adalah 8%. Pasal 32 bertujuan masukkan perenggan baru 38B dalam jadual 3 untuk menetapkan layanan cukai berhubung tuntutan allowance modal untuk aset yang dipindahkan oleh suatu perkongsian atau syarikat kepada perkongsian liability terhad berikutan penukaran struktur perniagaan perkongsian atau syarikat tersebut menjadi sebuah perkongsian liability terhad. Pasal 32 seterusnya memasukkan perenggan baru 76A dalam jadual 3 bagi menetapkan bahawa dalam tahun pertukaran perkongsian atau syarikat menjadi perkongsian liability terhad, allowance modal hanya boleh dituntut sama ada oleh pemilik asal atau oleh pemilik baru. Bab 3. Pindaan kepada Akta Stamp 1946. Bab ketiga yang terdiri dari 3 fasal iaitu fasal 33 hingga 35 bertujuan untuk meminda Akta Stamp 1949. Pindaan-pindaan berkenaan adalah seperti berikut. Pasal 33 bertujuan menyatakan pindaan ke atas akta tersebut mula berkuat kuasa apabila akta ini dikuatkuasakan. Pasal 34 bertujuan meminda Seksyen 9 bagi menjelaskan bahawa keperluan menyimpan rekod dalam tempoh 7 tahun juga terpakai ke atas cek, nota kontrak, polisi insurans dan borang pendaftaran bekalan elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad. Pasal 35 bertujuan untuk meminda peruntukan sedia untuk membolehkan pemungut untuk meremit atau mengurangkan sebarang amaun bayaran yang perlu dibayar di bawah subsection 9 dalam kurungan 3. Bab 4. Pindaan kepada Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967. Bab keempat yang terdiri daripada 8 fasal iaitu fasal 36 hingga 43 bertujuan meminda Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967. Pindaan-pindaan berkenaan adalah seperti berikut.
Pasal 36 bertujuan menyatakan pindaan ke atas akta tersebut berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2014 dan tahun-tahun taksiran berikutnya, kecuali bagi pasal 39 dan 41 yang mula berkuat kuasa apabila akta ini dikuatkuasakan. Pasal 37 meminda Seksyen 2 bagi memperluaskan takrif kerakyaan selaras dengan cadangan pindaan yang serupa di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Pasal 38 meminda Seksyen 30 untuk menetapkan supaya borang cukai pendapatan yang dikemukakan oleh pembayar cukai adalah disediakan berdasarkan kepada akaun yang diaudit oleh akaunten bertauliah selaras dengan cadangan pindaan yang serupa di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Pasal 39 meminda Seksyen 46 untuk memasukkan peruntukan penangguhan bagi kes-kes rayuan oleh pembayar cukai melalui borang Q sekiranya pada masa yang sama rayuan melalui dengan izin Mutual Agreement Procedure MAP dibuat bagi isu yang sama. Ini adalah selaras dengan cadangan pindaan yang serupa di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Pasal 40 bertujuan masukkan bab baru 1A dan Seksyen 71A untuk membolehkan permohonan pembayar cukai kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri untuk perkiraan penentuan harga awal. Bagi perkiraan pengelakan percukaian 2 kali, pindaan ini juga membolehkan pihak berwibawa kedua-dua negara berjanji untuk memasuki perkiraan penentuan harga awal. Pasal 41 bertujuan memasukkan subseksyen baru 72A dalam kurungan 7 untuk menjelaskan bahawa bagi menentukan harga pindahan dan permodalan tipis, orang yang boleh dikenakan cukai adalah merujuk kepada pihak dalam suatu perjanjian petroleum yang menjalankan transaksi dengan syarikat yang berkaitan dengannya. Pasal 43 meminda perenggan 3A dalam jadual pertama untuk menghadkan pemindahan perbelanjaan eksplorasi yang layak hanya daripada kawasan yang belum menghasilkan sebarang pengeluaran kepada kawasan yang berada dalam peringkat pengeluaran berdasarkan formula yang ditetapkan. Pemindahan ini hanya boleh dilakukan secara seperingkat sahaja. Bab 5. Yang terakhir, pindaan kepada Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 RPGT. Bab kelima mempunyai 6 pasal, iaitu pasal-pasal 44 hingga 49 bertujuan untuk meminda Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Pindaan-pindaan berkenaan adalah seperti berikut. Pasal 44 bertujuan menyatakan pindaan ke atas akta ini berkuat kuasa mulai rang undang-undang ini dikuatkuasakan kecuali bagi pasal 49 yang mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2014. Pasal 45, 46 dan 47 meminda Seksyen 14, 15 dan 29 dengan memasukkan subseksyen baru masing-masing untuk menjelaskan bahawa bayaran atau penalti hendaklah dikira atas amaun cukai yang kena dibayar sebelum apa-apa potongan kerugian yang boleh dibenarkan. Pasal 48 meminda sub perenggan 54B jadual 1 bagi memastikan mana-mana pengarah syarikat yang mempunyai pegangan saham ataupun kawalan syarikat tidak kurang daripada 20% modal saham biasa adalah bertanggungan untuk membayar hutang cukai yang dikenakan. Pasal 49 meminda jadual 5 untuk mengenakan cukai keuntungan harta tanah pada kadar yang baru bagi membendung aktiviti spekulasi dalam pasaran harta tanah. Bab ke-6 pada pindaan Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, iaitu 3 pasal, pasal 50 hingga 52 bertujuan untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990. Pindaan-pindaan berkenaan adalah seperti berikut. Pasal 50 bertujuan menyatakan pindaan ke atas akta ini berkuat kuasa mulai rang undang-undang ini dikuatkuasakan. Pasal 51 dan pasal 52 bertujuan untuk meminda Seksyen 21 dan memasukkan Seksyen baru 21A bagi menjelaskan kaedah baru untuk menetapkan dan meminda borang-borang berkaitan sebagaimana yang dikehendaki di dalam akta ini. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan.
Ya, ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan